Baik, kemudian aspek yang ketiga sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Aspek yang ketiga berkaitan dengan keikhlasan kita lah dalam pengamalan kita dalam bulan Ramadan ni dan juga bulan-bulan lain. Tadi kita cek kualiti, lepas tu kita cek kuantiti, kemudian kualiti. Ni keikhlasan pula. Adakah kita baca Quran ini nak menunjukkan kepada kawan kita? Nak menunjuk, riak dan sebagainya. Nak bagi orang tahu kata kita beribadat pada waktu malam. Nak bagi orang tahu kita ni bertahajud pada waktu malam. Kita cerita kepada orang untuk ambil pengajaran, tidak ada masalah. Tapi cerita untuk mendapatkan pujian, maka amalan kita sia-sia, tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya ini berlaku pada peringkat awal kita melakukan ibadat. Pada awal-awal Ramadan tu rasa macam nak menunjuk pada orang, siapa pun samalah. Biasalah macam tu. Tapi bila tuan-tuan duk buat sesat, dia rasa biasa. Rasa biasa tak apa. Rasa biasa tu dia tak ada masalah. Contohlah, kita ni kadang pagi-pagi ni tak pernah baca Quran lepas pada sembahyang subuh di masjid. Tiba pada hari Ramadan tu, awal Ramadan, kita duduk di tepi baca Quran. Tapi kita rasa macam lain macam. Kita rasa macam orang nak tengok kita, kita rasa macam nak tunjuk pada orang aku baca. Itu permulaan tu biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita kena lawan lah. Kita kena lawan, bahawasanya aku baca Quran ni untuk ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian 4-5 hari insya-Allah benda tu akan hilang lah. Dia jadi biasa, dia akan hilang. Cuma kita takut dia tak hilang, tuan-tuan dan puan-puan, sampai akhir Ramadan tak hilang. Itu bahayalah. Itu kita kena cek baliklah kita punya pengamalan kita. Baik, tu habis keikhlasan. Ikhlas ni juga dia akan meluputkan pahala kita kalau kita tidak ada keikhlasan. Baik, yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, aspek yang terakhir adalah keistiqomahan. Keistiqomahan dalam kita melakukan peribadatan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita ni pengamalan bulan Ramadan banyak. Tapi bila mai bulan-bulan lain, dia kurang. Siapa pun tanyalah. Tanyalah ustaz-ustaz mana, untuk guru ke apa, biasanya akan berkurang sikit pada bulan-bulan lain. Itu semua manusia biasa. Cumanya kita cuba usahakan sebaik mungkin. Bulan Ramadan pun tara tu, bulan Syawal, bulan lain-lain dan sebagainya, kita cubalah. Cuba sebaik mungkin untuk, kalau boleh tak dapat sama pun, hampir-hampir pun okey lah. Kalau kata witir sepanjang bulan Ramadan, tuan-tuan istiqamah. Istiqamah elok, 30 malam buat witir. Bulan-bulan lain pakai tak buat dah. Pakai tak buat dah. Sebagian orang buat lah. Kita kalau tak buat setiap malam pun, cubalah seminggu sekali ke, seminggu 2-3 kali cuba kita buat. Baca Quran, tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan boleh khatam 3-4 kali. Bulan-bulan lain nak jumpa semuka, payah. Itu pun masalah juga tu, tuan-tuan. Keistiqamahan tu. Istiqamah ni bukan satu benda yang mudah. Sehingga Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab istiqamah ni, Nabi pun bukan Nabi bermasalah, tapi Nabi duk fikir benda tu. Di mana turun satu ayat Allah dalam surah Hud, fastaqim kama umir. Di mana Allah kata, hendaklah kamu wahai Muhammad istiqamah sebagaimana aku perintahkan. Maka turun ayat tu, Nabi duk fikir, tuan-tuan dan puan-puan, fikir takut-takut Nabi tak boleh istiqamah, sehingga beruban Nabi kepala Nabi SAW, beruban rambut Nabi. Itu disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun beruban tak banyak, tapi apabila ditanya sebab apa, wahai Nabi, kenapa kamu beruban? Maka Nabi kata, aku duk fikir ayat tu. Ayat tentang istiqamah tu. Maksudnya istiqamah ni, tuan-tuan dan puan, berat lah. Benda yang agak paling payah sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Dan berasaskan kepada istiqamah bulan Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai orang dia sebut istilah hamba Ramadan. Hamba Ramadan. Betul lah, lebih kurang lah tu. Hamba Ramadan. Takut-takut kita ni buat ibadat kerana Ramadan. Itu masalah, tuan-tuan. Bukan kerana Allah. Bukan kerana nak dapat syurga Allah. Bukan kerana nak dapat rahmat. Tapi buat ibadat kerana Ramadan. Itu niat kita kena betul, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau buat kerana Ramadan, hamba Ramadan. Itu masalah. So kena betulkan niat kita. Di mana Al-Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia kata, lebih kurang ayat dia macam inilah. Dia kata, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Ayat dia tu sangat baik. Dia kata, hendaklah kita ni jadi rabbaniyan. Rabbaniyan ni maksudnya kita menjadikan Allah tu sebagai Tuhan kita, kita sembah, kita amal ibadat kerana Allah. Macam tu. Wala takun ramadaniyan. Jangan kamu jadikan Ramadan sebagai tempat penyembahan kamu. Jangan kita jadikan ciri kita ni Ramadan, duk perikat Ramadan.
buat ibadat kena Ramadan. Ini masalah kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, no? Tapi saya percayalah, insya-Allah yang ada dalam ni bukan kita fikir Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, no? Setengah orang fikir Lailatul Qadar. Dia buat ibadat Lailatul Qadar. Buat ibadat Lailatul Qadar. Tu hamba Lailatul Qadar. Lailatul Qadar makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan makhluk. Quran makhluk. Maka yang kita beribadat sebenar apa dia? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab tu tuan-tuan, orang yang dia tak fikir langsung Ramadan ke apa dia kan, dia ibadat. Tak kisah dia kata dapat ke tak Lailatul Qadar kan, tentu Allah tentukan. Dia kata saya ibadat je tugas saya. Ini maqam yang kita pun tak mampu lah tuan-tuan. Kita orang biasa ni tak mampu. Tapi mungkin kalangan kita ni ada orang yang maqam macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, no? Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan. Cuma yang terakhir saya peringatkan kepada tuan-tuan, kita ni ada 2-3 hari ni mungkin ada sebahagian daripada kita yang nak khatam Quran. Nak khatam Quran, Pakcik-pakcik kita mungkin ada yang nak khatam persendirian. Maka saya syorkan, dan dalam kitab-kitab syorkan tuan-tuan dan puan-puan, kita buat majlis khatam. Majlis khatam ni tak semesti panggil ramai. Tuan-tuan jangan fikir kita kena buat kenuri, kena buat ayam apa semua daging. Tak, bukan macam tu. Kalau kita mampu silakan, tak ada masalah. Maksud saya majlis ni adalah masa kita khatam, jangan khatam seorang-seorang. Itu sahaja. Kalau kita ada anak bini time tu, panggil Ustaz, dia orang main 5 minit jadilah. Baca 3 qul yang akhir tu, selesai. Khatam dah. Lepas tu baca doa. No? Kerana apa tuan-tuan? Saya peringatkan benda ni, selalu saya peringatkan kerana sahabat Nabi SAW, para sahabat, mereka sangat mementingkan majlis khatam. Mereka akan berada di sisi orang yang nak khatam. Apa sebab dia tuan-tuan? Keberkatan doa ketika mana majlis khatam tersebut sangat mustajab. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari. Dia kata da'watu man yakhtimu mustajabah. Ini pengalaman dia orang. Nabi tak sebutlah, tapi pengalaman para ulama ni, dia orang menganggap doa ketika akhir baca Quran tu, akhir khatam tu sangat mustajab tuan-tuan. Kerana Abdah ibn Lubabah tu ada sebut, dia kata wa du'a'u yustajab 'inda khatmil Quran. Doa sangat mustajab ketika mana pengkhataman Al-Quran. Dan Al-Imam Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia sampai tahap mana tuan-tuan? Beliau ni dia sampai tahap annahu yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Quran fa iza arada an yakhtima a'lama ibn Abbas fayashhadu zalik. Apa dia ada tuan-tuan? Ibn Abbas ni sampai tahap dia suruh pembantu dia pi tinjau tengok umur sahabat mana yang nak khatam Quran, yang agak-agak nak habis dah, bagi tahu dia. Apabila kawan tu buat nak khatam, Ibn Abbas akan pi fayashhadu zalik. Masya-Allah tuan-tuan. Itu Ibn Abbas. Saya buat satu lagi. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Anas, khadam Nabi SAW, iza khatamal Quran jama'a ahlahu wa da'a. Apabila dia nak khatam Quran, dia akan menghimpun ke ahli keluarga dia. Dan kemudian dia berdoa. Habis khatam dia berdoa. Maka apa pengajaran kita boleh ambil tuan-tuan? Sahabat sangat mementingkan khatam. Dan Anas bin Malik dia jemput keluarga dia. Jadi kita yang ada keluarga, sebahagian di sini, sebahagian besar di sini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlulah suruh tunggu lepas masa sejam kita nak khatam dah. Kita bagi tinggal 3 qul tu cukup dah. Wadduha apa semua kita baca seorang-seorang sampai kat izaja berhenti. Panggil lepas mai. Panggil anak-anak apa semua duduk Ustaz. Ayah nak khatam ni. No? Lepas kita baca 3 qul, baca awal Baqarah 5 ayat, kemudian baca doa. Doa ni dia kata Ustaz saya tak tahu nak baca doa apa ni. Doa bahasa Melayu pun Allah faham. Tuan-tuan nama tidak ada masalah. Tuan-tuan bacalah doa apa. Doa apa pun tak apa. Allahummarhamna bil Quran. Itu doa yang kita hafal daripada kecil-kecil. Baca doa tu pun tak apa. Ini peringatan saya lah kepada diri saya juga. Khatam jangan khatam seorang-seorang. Nak dapat keberkatan, insya-Allah kita duduk sekali ahli keluarga kita. Insya-Allah.